Okay, hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Okay, dapat pun bersama kita kan. Dapat lagi. Sebenarnya dapat lagi kita bersama pada petang ni. Alhamdulillah, syukur kan. Syukur sangat-sangat. Okay, Kak El bukan boleh. Dia kalau tengok cermin je, tengok kamera je, Kak El akan bela tudung. Itu standard orang perempuan kan. Orang perempuan kalau tak bela tudung tak sah. Betul tak? Nama pun orang perempuan sebab orang perempuan, kalau orang perempuan macam Kak El ni, dia tak boleh. Dia kalau dia sengit sikit je, Kak El rasa seluruh hidup ni macam sengit. So abaikanlah kalau Kak El selalu bela-bela tudung. Hai Kak Pura. Hai, Assalamualaikum. Hari ni Kak Pura saya tak pakai tudung Kak Pura. Saya pakai tudung pink tu nanti saya pakai kemudian. Saya pakai untuk hari-hari seterusnya. Kan? Sebab cantik sangat tudung Kak Pura tu. Sekali kalau pakai, sekali nampak cantik sangat. Sentiasa cantik kan. So kita bagi yang hari ni yang biasa-biasa dulu. Boleh? Okay. So, Alhamdulillah. Oi, dan share. Dan share dah. Awal lagi Kak Pura share. Bagus betul lah. Okey, Alhamdulillah kata dapat lagi kita bersama petang ni. Kita nak top up ilmu kan kita cute ni hari ni kita ambil mood remaja. Mood remaja macam tu. Rupanya saya tengok ada certain orang dia ni suka kalau pakai tudung dia akan nampak sikit jambul dia tau. Dia akan suka nampakkan jambul dia sikit. Rupanya dia nak dahi dia nak dahi yang luas. Dia nak dahi, dia tolak tudung dia ke belakang. So dia akan nampak anak rambut dia tu kan. Rupanya dia nak dahi yang luas. Saya tak tahu lah kenapa dia orang ni nak nampakkan dahinya yang luas. Saya tak tahu pula kalau dahi yang luas tu nampak lebih anggun ke, nampak cantik ke, wallahu alam. Kan kami yang berdahi-dahi luas ni kalau boleh nak tutup suku. Kan nak tutup suku. Ayah, bang. Kan kalau boleh nak tutup suku. Sekejap. Abang. Okey, so kalau boleh tu biasalah. Tu kita beli iklan kita ni kan orang yang dahi luas ni kalau boleh nak tutup lah sikit kan. Tak nak lah nampak sangat. Tak nak lah orang kata apa nampak sangat lah luasnya. Kadang macam-macam lah gelaran orang bagi tahu kan. Tapi tak sangka rupanya orang memang nak dahi yang luas. Sebab orang kata dahi luas ni tak tahulah kan ada kata cerdik lah kan ada je yang dahi luas yang tak apa nak cerdik, ada juga kan ada je dahi sempit yang cerdik gila kan. Jadi itu tak tahulah mitos ke apa ke, wallahu alam, tak kisahlah apa pun. Yang penting Kak memang dahi luas. Mungkin cerdik lah cerdik dalam bisnes. Okay, so first kali kan Kak El ni memang suka berseluruh tau. Kak El suka berseluruh. So janganlah rasa macam pelik pula kan. Rasa pelik pula kan kakak ni tak padangan perudah. Kan perudah ni pakaian. Berseluruh tu attitude kan attitude betul tak. Jadi tak apalah kan. Kita petang-petang ni kita bergurau-gurau senda orang kata kan bergurau-gurau senda. Kak El ucapkan terima kasih dulu pada yang watching hari ni. Okay, watching live Kak El petang ni. Terima kasih banyak-banyak dan salam perkenalan Kak El ucapkan bagi yang baru first time kan tengok live Kak El. Salam ukhuwah daripada Kak El dan masih lagi hari raya kita ni kan jadi selamat hari raya. Alhamdulillah. Okey, jadi selawat dan salam ke atas Nabi kan orang kata apa junjungan besar kita kan. Mudah-mudahan apa yang kita kongsikan petang ni mendapat keberkatan kan. Tak boleh serius, mesti kena jok-jok sikit. Kan lagi orang kata kalau serius sangat nanti kena duduk kat surau kan. Jadi kita gurau-gurau Okey, so petang ni Kak El nak share sebenarnya tajuk pun macam ya Allah kan. Apa tajuk Kak El tadi jangan paksa mereka. Jangan paksa mereka. Siapakah mereka itu? Dan siapa pula yang memaksa? Kan Okey, so kita ni petang ni kita nak share kebanyakan yang tengok live Kak El ni adalah orang-orang yang berniaga kan. Dan of course CRC sendiri kan sebab dia orang akan repeat tengok, study dan sebagainya. Okey, Alhamdulillah. So keep on cari ilmu sebab kita nak bagi tahu kan ilmu ni sentiasa akan ada penambahbaikan. Ilmu ni akan ada sentiasa orang kata apa takut dengar ilmu ni sentiasa akan ada
benda-benda yang baru, benda-benda yang akan tertop up. Sebab tu ilmu dulu dengan sekarang kita tengok jauh beza. Kalau kita sekolah pun kita tengok memang jauh beza. Dulu kalau sejarah KL tak ingat kan tapi kita belajar masa tingkatan 2, tingkatan 3 kan tapi sekarang sekolah rendah dah ada. Sebab apa? Sebab dunia semakin advance kan. Dunia semakin advance. Jadi kita kena orang kata apa ikut keadaan semasa. So kita tak boleh nak shock sendiri kalau kita stand dengan ilmu yang berbelas tahun yang sudah. Bermaksud kita ni hanya akan buat satu benda tu akhirnya shock sendiri kan shock sendiri. So apatah lagi ilmu perniagaan kan ilmu taktikal kan taktikal dan sebagainya, dia sentiasa ada yang terkini punya. So kita kena adapt cara baru. Okay, so termasuklah juga dengan teknik closing. So yang KL nak share sebenarnya petang ni adalah berkaitan dengan closing sebenarnya kan tak kisahlah sama ada prospek tu kan bakal customer tu adalah bakal customer ataupun dia adalah repeat customer. Sama ada dia adalah first time ataupun dia dah bertime-time kan sama ada melalui online ataupun kita boleh praktis melalui offline. So petang ni dua-dua kita boleh guna. Sebenarnya kalau online dia senang kan boleh jadi dia senang sebab kita akan direct to the point. Maksudnya dia punya mukadimah tidaklah begitu susah sebab orang yang datang dekat kita tu adalah orang yang memang nak tahu dah pasal produk. Kan contohnya macam tu. Atau kalau kita highlight kan pasal penyakit dan dia memang dah straightforward, dia nak tahu pasal penyakit yang dia sedang hadapi masa tu. Okay, so sekarang ni kita macam ni tau. Kita tak nak, ini bukan zaman dulu, zaman paksa-paksa. Kita kena ingat sekarang ni zaman-zaman orang dah cerdik pandai. Okey, zaman orang dah cerdik pandai, zaman orang membaca, zaman orang belajar kan Jadi kaedah-kaedah memaksa ataupun orang kata trik-trik yang tak masuk akal ni orang dah boleh baca. Apa benda tu sebenarnya? Kadang-kadang kita tak tahu customer kita tu sebenarnya dulu dia adalah power kan seller punya, dia top seller. Kita tak tahu rupanya dia dulu orang berniaga dan dia mengajar trik tu pada team dia mungkin kan Waalaikumsalam Min. Hai Ina. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Kan terima kasih for watching kan. Makan apa you all petang ni? Kak Al baru je siap buat donat kan buat donat, betulkan solat, lepas tu terus bersiap untuk buat live pula. Nampak tak superwoman? Dia buat donat je lah, tak buat benda lain. Okay, so jadi sebab saya pernah tahu dulu satu masa dulu sebelum saya buat HIO, saya jual insurans. Okay, saya buat insurans MCIS. Okay, bila saya dah buat HIO, so saya stop lah buat insurans. Okay, stop buat insurans sebab insurans pun perlukan komitmen kan Oh, ya ke? Untuk Citra. Okay, Alhamdulillah. So, hati-hati yang perjalanan. Buat kek gula hangus. Masya Allah, sedapnya. Kan Alhamdulillah dapat join lagi petang ni. Alhamdulillah. Itu rezeki tu, Min. Kan rezeki sangat. Okay, so nak dibalikkan cerita pasal insurans tu. Dia orang insurans tu dia datang kat rumah saya. Saya ni adalah orang yang paling ambil berat pasal benda-benda ni. Okey, saya bukanlah orang-orang yang tak faham langsung masuk insurans yang baru nak di-closing kan. Jadi sebenarnya orang tu dia tahu yang saya ni pernah buat insurans. Okey, dia tahu saya ni pernah jual insurans dulu. Dan dia saya tak ingat saya pernah maklumkan dekat dia saya antara top dalam insurans atau tidak, saya tak ingat. Tapi itulah antaranya saya kan pencapaian-pencapaian saya. Jadi bila saya kata okeylah saya faham maksud awak ni apa semua explain kat saya sekian, insya-Allah nanti ada rezeki saya akan ambil. Sebab saya KL time tu ada lebih kurang dalam 10 polisi insurans. Okay, 10 polisi insurans dah ambil 10 dah. Dan dia pun dah tahu dah. Tapi sebab dia nak melengkapkan juga sale dia, jadi dia buat apa tau? Dia buat dia ambil kertas kan dia ambil kertas, lepas tu dia potong, dia buat bentuk suite. Bentuk suite ni bentuk mayat tau. Okay, Kak, kalau Kak tak ambil insurans hari ni, maksudnya akak bersedia kalau mayat akak, kalau akak mati macam ni. Kita orang punya terkejut, ada cara closing macam ni.
Kan sebab kita kena macam ni. Okey, tak apalah, saya anggap dia macam ni. Dia tak belajar lagi pasal colour brain. Pernah juga Ina join. Ina pernah join insurans Prudential Okey, alhamdulillah kan. Jadi sebab tu kita kan berniaga, kita kena kita kena berada di dalam kasut orang. Jangan kita berniaga sembrono, jangan kita berniaga syok sendiri, dan apatah lagi nampak memaksa, nampak kita terdesak sangat. So bila kita nampak terdesak, orang ni daripada dia rasa satu keperluan untuk dia ambil benda produk tu, at last dia akan ada macam satu bad impression tau. Okay, dia akan ada satu bad impression dekat kita, termasuk apa yang kita jual. Nampak tak? At last dia akan ambil juga dekat orang lain. At last dia akan ambil benda yang sama tapi dekat orang lain. So sangat sayang. Okay, so terus kita orang macam ban insurance agent tu. Sebab apa? Sebab dia tak faham sebenarnya apa yang kita sedang maksudkan. Okay, dan kita pula tahu dia nak buat closing kan tahu, tapi kan sebab dia pun kena faham yang kita sebenarnya sedang nak, orang kata pun nak manage, dan kita ada banyak yang kita dah ambil apa semua. Okay, tapi bagus, insurans you all kena ambil. Cuma kalau dapat ejen yang macam tu, alahai je. Kerana pandai-pandai lah korang counter. Okay, so abaikan yang kat belakang tu. HIO maintain tetap di hati kan cantik CDM petang ni. Petang ni je ke? Petang sebelum ni? Dan petang akan datang? Okay, so jadi sekarang ni nak bagi tahu bisnes sama sekali masa closing tak boleh kita paksa. Jangan paksa sama sekali. Tambahan pula sekarang ni adalah dunia online kan orang nak dunia sekarang, bisnes sekarang ni adalah bisnes transparent. So bila dia scroll je dalam Facebook, nak bagi tahu untuk orang yang jual HIO saja, melambak dia jumpa. Jual insurans melambak ada dalam IG, dalam Facebook dan sebagainya. So apa saja benda, untuk satu benda tu, untuk satu item, dia nak jumpa sangat senang. Search je, melambak akan keluar seller. Melambak seller akan keluar. So sebab tu kata benda yang paling utama membantu kepada kejayaan kita adalah attitude. Okay, attitude ni dia mempengaruhi lebih kurang 90% kejayaan kita. So 90% kejayaan itu adalah attitude, sikap. So kita kena jaga benda tu. Okay, jangan nampak memaksa, jangan nampak desperate. Okay, so sekarang ni kita kena faham kan kadang-kadang orang bertanya, dan kita ni adalah orang yang bersedia je nak menjawab laju je. Cuba jadi orang yang terima dan memahami dulu. Barulah dia rasa macam dia free dengan kita, dia seronok dengan kita. So next time bila dia ada duit, dia akan datang balik dekat kita. Nampak tak? Sebab dia ada satu ikatan hati dah dengan kita. Kadang-kadang kita ni closing dah cantik dah, bagi input semua dah cantik, tapi kalau dia tak beli lagi kan maksudnya mungkin dia ada masalah kewangan. Sebab nak bagi tahu, kalau orang yang tak ada masalah kewangan, dengan explanation kita yang cantik tu, insya-Allah dia akan ambil. Insya-Allah dia akan ambil. Kalau tak ambil juga dalam keadaan dia dah faham, mungkin kemungkinan besar dia adalah orang yang tak keuangannya tak stable lagi waktu tu. So kita kena sabarlah. Kan kita ada 38 juta rakyat Malaysia kan tolak parti tinggallah 35 juta agaknya. Tolak budak, tolak apa, masih ada ramai lagi. Kerana masih ada ramai lagi. So jangan risau dengan rezeki. Kalau ada yang besar, mesti ada yang kecil. Kalau ada yang kecil, pasti akan jadi remaja juga yang kecil tu. Yang remaja pasti akan bekerja. So putarannya sentiasa ada. Putaran rezeki ni sentiasa ada, tak pernah susut. Jangan risau. Lagi saya jual mi kafe. Orang sana jual mi kafe, sini jual mi kafe. Nanti siapa nak beli kalau semua jual? Kena ingat. Allah dah atur cantik. Ada orang jual mi kafe. Ada juga orang yang tak nak jual mi kafe. Sebab apa? Sebab dia ditakdirkan jadi doktor. Dia ditakdirkan jadi engineer. Dia pula ditakdirkan tak ada minat untuk berniaga. Ada orang ni kan pelbagai. So kita jangan risau. Nampak tak? Kita kena faham contoh kita jual HIO kan, kita buat HIO ni, kita kena faham orang sebelah rumah kita, kita tengok orang buka kedai perabot dah.
kedai perabot ni, kedai sofa ni, contoh sofa ni, kita bukan beli setiap hari tau. Kita tak beli setiap hari. Yang ni saya nak bagi kita faham dulu. Sofa kita tak beli setiap hari. Kita beli, kita pakai boleh jadi 10 tahun. Sofa Kak El pun dah 10 tahun dah. Kan maksudnya nak bagi tahu 10 tahun tak tentu lagi kita repeat. Kalau kita repeat, mungkin kita repeat kat kedai lain, design lain. Nampak tak? So dekat sini nak bagi tahu kedai perabot sentiasa bercambah aja. Kerana kedai perabot sentiasa bercambah. Susah nak jumpa kedai perabot yang tutup. Nampak tak? So maksud kata nak bagi tahu walaupun jual benda yang orang katakan sebagai tidak mungkin orang akan beli setiap hari, tapi rezeki tetap ada. Ini kan pula lah kalau kita yang berniaga produk-produk kesihatan. Okey, produk-produk kesihatan. Sebab benda yang paling utama orang kan nak adalah sihat. Kan benda kedua adalah bersifat kehendak. Kan keperluan mereka utamakan, kehendak mereka kemudiankan. Tetapi ada juga macam contoh sofa ni adalah barang yang bersifat kehendak. Tapi kedai yang jual perabot sentiasa banyak. Nampak tak? Jadi apatah lagi kalau kita yang jual produk-produk kesihatan. Kerana produk-produk kesihatan dalam keadaan sakit pun orang cantik punya barang pun tak pernah susut. Ini kan pula produk kesihatan. Masa sihat dia nak produk kesihatan, masa sakit lagi dia nak produk kesihatan. So tak ada masalah, tak ada isu bab dekat mana saya nak jual lagi. Siapa lagi nak jadi customer saya lagi? Apa ke nama? Jadi jangan main ke isu tu. Persoalannya adalah macam mana kita nak buat sharing yang terbaik tanpa ada unsur paksa customer. Tanpa ada unsur paksa customer. So macam mana the best cara kita. Kadang-kadang walaupun kita dalam online, dalam WhatsApp, kan kita by phone saja, tapi dari perkataan kita tu, apa yang kita tulis tu, kan dia adalah melambangkan hati dan perasaan kita pada ketika itu. Kan ada je penulisan yang boleh menyebabkan orang rasa terpaksa. At last dia blue tick. Yang lagi best dia block. Kan betul tak? Jual produk hari-hari guna. Yes, kan repeat selesaikan masalah orang. Betul. Kan so jangan kalau kita jumpa offline, kan kemungkinan besar orang tak buka pintu. Kalau kita jumpa kalau dalam online, kan kemungkinan besar dia block terus. Itu kalau dah fasa-fasa dia rasa kita ni dah tahap memaksa gila-gila punya. Kan dia dah tak rasa kita ni macam orang. Dia rasa kita ni macam makhluk asing. Nampak tak? Jadi kesian kan berniaga sampai tahap macam tu. Sedangkan berniaga ni sunnah Nabi. Kerana sunnah Nabi berniaga sampai semua orang suka dia. Kenapa kita ni berniaga sampai semua orang tak suka kita? Tu satu benda yang kita kena kaji. Kan kita kena tengok adakah sebab produk orang tak suka kita? Adakah sebab produk orang tak suka kita, ataupun sebab syarikat orang tak suka kita, ataupun sebab kita orang tak suka kita. Jadi kita kena tengok kat mana yang menyebabkan orang tak suka kita. So kita tak nak cerita pasal orang tak suka kita, cuma kita nak ubah cara kita. Kalau seandainya kita pernah buat macam tu, yang menyebabkan kita punya sale kurang merangsangkan lagi, yang menyebabkan kita punya income tak okey lagi. Okey, so kita kena kaji dekat sini. Mungkin ada something wrong yang kita boleh upgrade dekat sini. Okey, so kalau kita sendiri, kita cuba kaji kita lah. Kalau kita sendiri, kita suka tak orang paksa kita? So kita kena jawab. Kan, kalau kita orang datang macam tu kan, tiba-tiba datang terjah. Kak ni nak bagi tahu ni ada produk baru ni Prolicious ni. Kan ni Prolicious ni kak kena makan tau, tengok muka akak pun kusam. Kan muka akak kusam, saya tengok sikit akak punya ni. Ya Allah, tengok akak ni macam sembelit teruk ni. Kan kak kena makan kak. Kan makanlah kak, makan. Kak sekotak je kak, ada harga dekat dengan RM200. Sekotak je, Allah belilah, duit banyak pun buat kubur kak. Kan mencana dia punya angin. Duit banyak-banyak tu kan boleh buat kubur. Akak beli kapet boleh mahal-mahal, takkanlah beli Prolicious ni untuk usus, tak boleh. Kan beli tudung punyalah mahal, tudung Ariani tu batu penuh keliling. Kan itu tudung Ariani tu tunggu masa je nak lusuh. Tunggu masa je batu tu nak luruh. Nampak tak? Itu pun akak boleh berhabis 200-400. Kan kalau saya tak adalah. Kan kalau saya tak adalah membazir duit macam ni, kalau lebih baik saya makan Prolicious ni. Untung-untung tak ada sembelit. Lagi lancar. Nampak tak, daripada akak pergi makan
Kejap. Okey, daripada akak pergi makan, daripada pakai tudung hak mahal tu, baik akak makan Prolicious ni. Kan, jadi itu yang kita tekankan dekat orang. Jadi orang rasa stres tak? Kan orang rasa stres kan? Kalau kita dengar pun kita stres. Nampak tak? Kita pun rasa macam bengang dengan dia. Apa pasal dia ni nak sound aku pakai tudung Aryani ke apa? Dah aku mampu, suka hatilah. Kan suka hatilah kau tak pakai sebab kau tak mampu. Dah dia kod bidas kod tu pula. Kan nasib baik dia jawab dalam hati. Yang jawab guna mulut. Kan kalau yang jawab guna mulut, hampa. Kan hampa tu tak mampu. Hang pergi keluar sekarang keluar katanya. Kan Kak Ella orang Kedah. Kak Ella orang Pahang. Dah kahwin orang Kedah ni, kenalah belajar sikit-sikit lah. Nampak tak? So kita sibuk nak pergi membidas orang macam tu kan akak ni kereta kan main Mercedes kan kereta tu Mercedes boleh je bayar maintenance tayar tu. Nampak tak? Ini takkanlah nak ambil sekotak tak boleh, ambil lah 2-3 kotak akak standby, samalah harga dengan tayar akak tu kan hak ni murah lagi daripada tayar akak. Nampak tak? Daripada akak beli handbag mahal-mahal, LV lah LV lah, Coach lah, apalah kan, buat lempar-lempar je, bukan jadi apa pun. Nampak tak? Punyalah nak sale kan at last dia tak beli pun. Kan at last dia tak beli pun. Lepas tu yang lagi best, kawan dia pun datang rumah kan kawan dia datang rumah, kawan dia pun cakap tu siapa? Itulah entahlah malaon mana datang tu kan, tiba-tiba datang nak sembuh aku pula. Suka hatilah aku nak sembelit ke, tak nak makan sayur ke apa ke, dia sibuk je. Lepas tu dia nak smash aku, dia kata tudung Aryani aku tu tak padan dengan benda kan nak sarung je pun kan beli sampai 10,000. Beli tudung bawah eksklusif tu sampai 6-7,000, tapi membuangnya sembelit. Suka hati aku lah nak sembelit ke apa. Dah dia pula membawa dengan kawan dia kan sudahnya satu keturunan dia dengan kawan-kawan dia, satu keturunan semualah dia dengan kawan-kawan dia tu semua dah block dah kita. Hang ni kalau nanti seller ni dia DM hang ke apa ke kan hang block. Nampak tak? Bila dia block kan kawan dia, friend list dia dalam Facebook yang seramai 5,000 orang, seorang tak nampak kita. Nampak tak? Bila dia block kan kawan-kawan dia semua dah tak ada dalam 38 juta senarai kita tu. Nampak tak? Hak tu block, hak ni block, hak tu block, hak ni block, tinggallah 10 orang je yang tak apa nak block kita. Itu pun mak ngah, mak long, mak cik kan tok ngah, tok nek. Itu yang tak block kita. Yang lain semua alhamdulillah dah block. Nampak tak? Jadi macam mana nak jual? Kan memang confirm lah tak ada sale. Memang confirm lah tak terjual kan So orang kata apa, tak nak macam tu kan. Lepas tu itu baru bab mulut kan belum lagi bab terjah ni kan hello kat mana kebetulan ni lalu ni main nak singgah sat dia bawa satu troli masuk rumah. Dia punya sat tu satu troli lah masuk rumah kan dia bentangnya atas kapet orang tu, dia tunjuk lah ini Easy Clean, ini Prolicious, ni apa nama tu Shake Me, hak ni sabun tu, hak ni korset, hak ni terapen, hak ni legging, hak ni penapis hair, semua dilonggok kat dalam rumah orang tu. Kata nak singgah set. Dia punya set tu tak apa nak set. Dia punya set tu macam 3 malam nak duduk kampung kat rumah orang tu. Nampak tak? Itu kaedah offline pula kan kaedah offline dah macam tu pula rupa gayanya. Nampak tak? Jadi bila kita datang kat rumah orang, bawa sebanyak itu troli keluar kan maklumlah kan rumah orang tu pula flat, naik tingkat 6, satgi nak turun jauh, nak ambil pula susah. Aku bawa je lah satu troli ni atas. Nampak tak? Bawa troli, tengok kawan kita tadi kan, dia tengok kita terkejut, kita tengok dia lagi terkejut. Sebab kita terkejut tengok muka dia yang terkejut kat kita. Nampak tak? Dia pun terkejut. Mak hang kata nak singgah hantar nak singgah hantar goreng pisangnya. Ni goreng pisang ke nak bawa pasar raya? Nampak tak? Kerana penuh ni kita bawa mai datang kat sini. Kerana bawa datang rumah dia, Masya Allah kawan terkejut. Terus gigil dah. Macam mana pula aku nak halau dia ni? Belum dengar kita explain lagi, dia dah terfikir macam mana nak halau kita keluar. Nampak tak? Itu kaedah offline. Macam tu pula ceritanya. Sama juga dengan
online kan online. Kak, hai kak. Kak ni nak bagi tahu ni. Kak, ni ada promotion tau. Buy one free all kan ni kak, ya Allah best ni kak. Kak sini nak bagi tahu. Kak ambil lah kak, ambil lah kak, ambil lah kak. Dia punya ambil lah kak tu dekat dengan 3 perenggan. Kan ambil lah kak, ambil lah kak. Tanya khabar pun tidak. 5 tahun yang lepas jumpa, tiba-tiba telefon ni pula rupanya nak bagi khabar yang tak berapa, nak gembira. Kan jadi macam-macam lah. Nampak tak sebenarnya sebab apa? Sebab kita terdesak sangat kan kita ni kita tak anggap bisnes ni adalah pengerat silaturahim. Jadi bila kita sekadar nak memenuhi keperluan di sebelah pihak kita semata-mata, yang akhirnya nanti dia akan jadi macam ni lah. Kan dia akan jadi macam ni. Dia akan menyebabkan orang rasa tak happy dengan kita, menyebabkan orang rasa macam tak nak berkawan dengan kita kan sebab KL experience benda ni dulu beberapa 10 tahun 14 tahun yang lepas kan ilmu-ilmu kita ilmu biasa kan tak pernah reti lagi, kita pun faham kita punya kehendak aje kan pukul 12 malam duk redah rumah orang lah kan lepas tu pukul 10 malam orang dah bentang tempat tidur, kita berangkut dengan semua barang-barang kan sekarang baru belajar, ya Allah kan baru sedar benda tu, nampak tak? Sebab tu hari ni kita share supaya kita tak mau tak pergi buat benda yang sama kan tapi sekarang ni ramai je orang yang dah cerdik sikit kan. Orang yang seller yang cerdik tu ramai. Jadi kita ambil iktibar daripada situ. Okey. So jadi contoh kan contoh kita bila kita nak jual, first kali kita kena faham dulu masalah orang. Itu yang terbaik punya. Kan bila kita cuba nak faham masalah orang, dia akan anggap kita ni consultant, bukan penjual produk. Contoh kalau kita jual produk Min Cafe, dia tak anggap kita penjual produk Min Cafe. Tetapi bila dia anggap kita consultant, help consultant, whatever yang kita cakap nanti dia akan beli. Kan whatever yang kita suggest dia akan ambil. Nampak tak? Jadi sebab tu kan beza seller dengan consultant. Kan dia berbeza. Consultant ni apa dia cakap semua okey. Kan dia macam doktor lah, kan macam doktor. Apa je doktor cakap, doktor kata kena makan baca easy grow baru senang nak tinggi ni. Kita pun makan. Contohlah, maksudnya betapa lakunya perkataan tu keluar daripada seorang consultant. Jadi kita ni kan faham masalah orang dulu. Tanya dia, boleh saya bantu kan sebelum saya share produk ke apa, kalau sudi lah kan kalau sudi untuk share dengan KL masalah kesihatan Kak Min, contoh kan dia pun lepas tu kita selitkan sekali dengan emoticon. Itu kalau online lah. Kalau online dia lagi senang, kita boleh straightforward. Tetapi kalau offline atau stranger dalam Facebook, dalam online ni, stranger, kita nak share dengan dia sebab kita nampak masalah dia ni kegemukan. Okey, kita nak cerita pasal orang PM. Orang PM kita dah tahu dah macam mana kita nak direct bercakap dengan dia. Kita nak cerita sekarang ni adalah kita nak approach orang. Okey, kita nak approach orang. So macam mana? Kalau kita approach orang, biasanya mereka ni adalah stranger ataupun orang yang lama kita tak jumpa. Orang yang baru kita nak kenal. Jadi macam mana? Kalau orang yang nak sangat produk kita cakap tanpa emoticon pun dia boleh terima lagi keadaan tu. Kan yes, perkataan macam tu. Okey, saya faham puan dan sebagainya. Itu sangat perlulah. Okey, tapi kalau kita pergi jumpa kawan kita kan ataupun kita PM kawan lama kita, tak perlulah saya puan pelik pula dia. Kita bergantung atas situasi. Saya faham puan tu sesuai bila dengan stranger, orang-orang baru. Itu sangat sesuai untuk menunjukkan hormat kita pada dia. Tapi bagi kadang-kadang orang ni bila dia nak start, dia akan share dengan kawan dia dulu kan dia akan share saudara mara dia dulu kan. Jadi bila dia nak mulakan perkataan tu, kadang-kadang dia jadi tersekat-sekat dan mulut tu kan tersekat-sekat. Okey, so contoh katakan kita nak jual Prolicious ni. Okey, kita nak jual Prolicious, kita tak jual Prolicious. Kita jangan jual Prolicious. Tapi kita jual orang kata keperluan, keperluan. Okey, contoh kan kita nak gunakan sharing
orang kata apa, sharing without selling. Selling without selling. Nampak tak? Kan kita nak selling tapi tak nampak macam selling. Kita ni sharing. Kan sharing ke arah nak menjual tapi tak nampak macam menjual sangat. So macam mana tu? Kan macam mana tu? Apa yang kita perlu buat? Okay, so kita boleh start. Kadang-kadang ayat starting tu yang kita stuck tu. Kan Assalamualaikum puan, apa khabar? Kan Puan, saya nak tanya, puan pernah tengoklah produk ni. Ada certain yang boleh guna ayat macam tu. Kan tak puan, petang ni sebenarnya saya bukan nak menjual. Kan saya tak jual apa produk ni, seperti saya tanya, pernah tengok? Kan nak tak kurus tanpa diet? Boleh juga. Kan boleh. Ayat-ayat comel macam tu. Okay, so pernah tengok apa produk ni? Atau kita pun boleh tanya macam tu, nak ke puan kalau kita tengok dia tu gemuk, jangan terus tanya nak kurus ke? Kan macam Peli pula, rupanya dia kata tak, saya memang nak gemuk. Kan dah macam mana tu ceritanya tu. Okay, kalau orang-orang stranger macam tu, kita bolehlah bagi salam, bina hubungan apa semua, jadikan dia sebagai kawan, kan. Lepas tu kalau orang yang macam tu, kan stranger macam tu, saya tak suka direct cakap dengan dia. Saya akan cakap macam ni, jadikan dia sebagai third party. Third party tu contoh macam ni. Dah lama-lama kan kita jadi kawan, kan mula-mula dia stranger tapi lama-lama jadi kawan, sembang awak saya je. Awak ada ke kawan-kawan yang berat badan 65 kilo ke atas? Saya ada satu produk ni, saya nak share dengan dia. Nampak? Okay, itu kita boleh gunakan sebagai ayat pembuka bicara. Sebenarnya kita nak share dekat dia, tetapi kita tak nak direct sebab takut nanti dia terasa hati tak. Sebab tambah pula kita ni kenal dalam online. Kenal dalam kalau dekat luar ni tak apalah, berjumpa muka ni lain cerita, kan tapi kalau kenal dalam online, tiba-tiba awak nak kurus, kan saya tengok paha awak besar, kecilkan sikit boleh tak? Kan kena pelangkung dengan dia. Nampak tak jadi tak naklah ayat-ayat direct macam tu. So kita guna ayat awak ada ke kawan yang berat badan 65 kilo ke atas yang dia target nak kurus? Dia pun cakap ada kan saya lah tu. Kalau dia cakap macam tak apa, kan saya lah tu. Ataupun dia cakap ada ramai sangat kawan-kawan saya macam tu. Saya ada persatuan. Lagi bahagia. Rupanya ada persatuan nampak. Okay, so okay, sebenarnya kan saya ni nak share ada satu benda ni, kan tapi saya bukan nak jual produk ni sebenarnya, tapi saya nak bagi tahu dulu, kan nak bagi tahu dulu. Jadi itu mukadimah dia. Okay, atau kan kita nak pergi cerita, nak share dengan makcik-makcik, kan mak saudara kat kampung ke apa, kan yang pasal suplemen. Okay, macam mana kita nak pergi buka minda dia pasal suplemen. So kita buka minda dia dulu. Saya suka buka minda. Okay, buka minda dia dulu. Contoh kan Okey, contoh kita nak jual suplemen ni, kan. Okey, Kak pernah tak Maklum pernah dengar Prolicious ni? Sebenarnya kan Maklum, saya bukan nak cerita pasal Prolicious ni, tapi Maklum biasa tak ambil suplemen ke, makan tak suplemen apa-apa? Oi, Maklum tak makan loh. Maklum makan nasi je. Kan jadi kita senang nak explain orang macam ni. Okey, sebenarnya kan Maklum, betul lah makan nasi tu, kan ataupun betul lah makan ubat hospital tu, kan cuma Maklum tahu tak sebenarnya kenapa orang sekarang ni ambil suplemen? Kan kita terangkan dulu. Kalau orang yang betul-betul block pasal suplemen, tak faham pasal suplemen, kan ataupun dia menganggap enteng pasal suplemen. So kita explain dulu. Okay, tahu tak sebenarnya suplemen ni kita makan, bukan kita suka-suka makan tau. Ramai orang dia beli tapi dia tak faham. Bila dia tak faham, memang tak makan. Kalau macam tu kan Maklum memang membazir. Okay, memang membazir macam tu. Tapi nak bagi tahu sebenarnya suplemen ni kita makan sebab apa tau? Sebab sekarang ni terlalu banyak pencemaran. Terlalu banyak pencemaran dekat luar sana. So kita ni sedutlah benda-benda yang tercemar. So bila kita sedut asap-asap pencemaran dan sebagainya, kan nak bagi tahu badan kita banyak dengan toksin. Kan cuba Mak Ngah bagi tahu saya macam mana cara kita nak buang toksin tu. Kan sebab tu kata kita makan suplemen. Suplemen ni salah satu cara kita nak buang toksin. Sebab kesan toksin bila dia banyak dalam badan kita, kan bila banyak toksin dalam badan kita, dia akan membuatkan darah kita kotor. Okay, darah kita kotor, darah kita berasid. Bila darah kita berasid, kita mudah dapat penyakit. Kan mudah dapat penyakit. Lepas tu pula senang dia akan ganggu pencernaan kita, nak membuang susah, kan kulit kita jadi kusam,
jerawat, darah tak lancar. Lepas tu bila darah berasid ni kan macam-macam akan jadi dekat kita. So kita akan nampak kan startlah kita start penyakit sana penyakit sini. Sebab kanser pun dia boleh hidup dalam keadaan badan kita yang berasid. Kalau sebab tu kita kena alkalikan badan kita. Dia adalah bahagian dia ada yang asid sikit, alkalinya banyak. Tapi kalau badan kita tinggi alkali, tinggi asid disebabkan oleh toksin yang banyak tadi ni, kita mudah dapat penyakit terutama sekali kanser. Okey, jadi dia akan macam, oh, ya ke? Barulah dia tak nampak kita ni macam orang terdesak sebab kita explain dekat dia supaya dia faham. Okey, lepas tu yang kedua yang ni kita ambil suplemen ni disebabkan oleh keperluan nutrition badan kita kejap maklum kejap kak pandai-pandai lah guna. Sebab apa? Sebab badan kita ni dia perlukan nutrition berbeza-beza tau. Ada yang certain ada badan kita ni diperlukan zat besi banyak. Kalau kita makan sayur macam tu saja kemungkinan besar apa yang kita makan tu kurang zat besinya, sedangkan kita keperluan badan kita kena tinggi zat besi macam tu. Jadi sebab tu kata kenapa kita ambil suplemen. Okey, yang seterusnya kita makan suplemen ni sebab apa? Sebab kita suka makan buah-buah. Ada orang yang tak suka makan buah tu satu pasal lah. Yang kita ni suka makan buah-buah, nak bagi tahu buah-buah kita ni banyak sangat dengan racun. Bayangkan apple tu dia datang daripada katalah New Zealand. New Zealand nak sampai ke sini berapa bulan, duduk dekat kedai berapa lama, jadi dia punya luar tu penuh dengan racun apa semua nak bagi tahan kita punya buah tu. Nampak tak? Dari awal tanam sampailah nak sampai ke kita, segala-galanya beracun. Segala-galanya sudah tercemar dengan racun. Kita pula basuh tak tentu betul. Tak tentu betul. Jadi apa yang kita makan adalah racun kalau kita basuh tak betul. Lepas tu gaya hidup. Tambah pula sekarang ni maklum kita ni makan macam-macam. Sat-sat KFC, sat-sat McDonald's, sat-sat A&W, sat-sat lagi Maggi, sat itu, sat ini. So bila kita banyak sangat makan-makan benda yang macam fast food ni, sistem badan kita start problem. Kita makan pula, lepas makan kita tidur. Lepas makan kita tidur. Lepas tu satu lagi nak bagi tahu, kalau kita masak pula kalau kita masak, biasanya orang kata nutrition ni kita nak dapat bagusnya daripada sayur yang kita masak, benda-benda yang kita makan tu sayur lah, daging pun semua. Tapi bila sayur kalau kita overcook, dia dah tak ada apa, dia dah rosak dah. Dia dah rosak, kita boleh dapat kunyah aja. Nutrition tak ada. Jadi sebab tu kenapa kita makan suplemen. Kita makan suplemen. Jadi sebenarnya petang ni saya bukan nak suruh akak beli. Kalau akak nak beli. Tak nak beli tak apa. Sebenarnya saya share saja. Tak nak beli tak ada masalah. Tapi niat dalam hati nak jual. Belilah. Nampak tak? Tapi bukan cara memaksa dia. Okey, jadi saya ni nak share dengan Kak ni bukan sebab masalah IO ke, bukan sebab seller ke, bukan sebab online business ke, bukan sebab paksa dan sebagainya. Tak nak. Bukan sebab tu. Biar Kak faham benda ni. Sebab apa Kak? Sebab bila kita ni, satu kita pun tak jaga kita punya time makan. Kita tak jaga time makan. Kadang-kadang kita makan malam. Malam tu pula pukul 9 dan ke atas. Bila 9 dan ke atas, kita makan. Lepas makan kita tidur. Lepas kita makan, kita tidur. Lepas tu kita makan pula banyak benda lemak, banyak benda berminyak. Bila banyak benda minyak dan lemak, high protein dan sebagainya, nanti dia akan berkumpul. Tambah kita ni tak ber-exercise sangat. Malam tak boleh exercise sebab malam jantung kita dalam fasa rehat. Bila kita exercise malam, lepas tu pula dalam jantung waktu kena rehat. Lepas tu kita pula berpeluh dan kita mandi. Mandi. Bila kita mandi, nanti mudah sebenarnya air masuk ke paru-paru kita ke dalam paru-paru. Sebab masa tu badan kita pun tak aktif. Badan kita sebenarnya dalam fasa rehat. Tapi kita secara fizikalnya pergi orang kata pergi aktifkan badan kita. So nanti mudah badan kita kena serangan jantung. Lepas tu
paru-paru berair dan sebagainya. Kan, lepas tu lepas makan kan kita tidur. Lepas tidur kan esok kita ulang lagi kan lepas tu kita ni tak makan sangat sayur. Sebab apa? Sebab tak ada orang nak tak ada orang suka makan sayur kan. Lepas tu kalau masak pun membazir, nanti buang. Sudahnya tak makan. Tak makan sayur. Sebulan tak makan sayur, 2 bulan tak makan sayur. Kita asyik makan daging, ayam, daging, ikan, ayam, daging. Kan kita makan benda-benda macam tu. Nampak tak? Nak bagi tahu bila kita tak makan serat, tak ambil serat apa semua, masa tu akan start sembelit. Bila start sembelit, nanti dia akan jadi pembengkakan. Kerana dekat usus kita tu, dekat rektum kita tu, dia akan berlaku pembengkakan. Nampak tak? Sebab apa? Disebabkan oleh sembelit tadi. Faktor-faktor sembelit sebenarnya banyak, tapi salah satu itulah kita tak makan serat. Bila dah jadi sembelit, bila dah jadi bengkak, Min lah tu. Min tak suka makan sayur ke? Min. Nampak tak? Okey, jadi bila tak makan sayur, bila berlakunya bengkak, kerana bengkak dekat rektum, mulalah berlakunya berak berdarah. Kan Min tak suka makan sayur sangat. Masya Allah Min, ya Allah. Itulah kan maksudnya sharing ni tepat lah Min tahu perasaan dia macam mana, sakitnya bila tak makan sayur kan Min boleh share dengan orang-orang. Lepas tu pula jadi berak berdarah. Bila berak berdarah, dia jadi buasir. Bila jadi buasir, dia kena operate. Luka operate nak tahan berbulan-bulan. Sebelum operate, duduknya sengit-sengit. Sebab sakit kan, bengkak. Kerana bengkak kat situ pula tu. Kita ni nak kena duduk. Duduk memerlukan punggung. Nampak tak? Dah punggung pula ada buasir, bengkak. Punggung pula bengkak, dah kena duduk sengit. Naik motor sengit, duduk sengit. Nampak tak? Tidur tak apalah, mengiring. Takkanlah orang datang rumah kita nak pergi baring pula ke depan dia kan. Jadi tentulah kena duduk. Jadi kita terangkan macam tu dekat dia. Sebab tu kata bila operate nanti lama-lama dah lus, bunganya tak ada. Kerana bunganya tak ada, esok kan susah nak solat, nak apa, nak kena cuci kerap dan sebagainya sebab lus. Nampak tak? Sampai satu tahap kena membuang berdiri Min pernah kan ada orang sampai tahap kena membuang pun berdiri. Sebab apa? Dah efek-efek dia macam tu. Nampak? Jadi sebab tu Kak, kenapa saya sebenarnya hari ni saya bawa Prolicious, bukan sebab Prolicious, sebab saya nak tengok, saya nak share pasal ingredient dia tu. Sebab dalam satu secet ni kan dia ada sakitnya, ya Allah, kita dengar pun sakit Min kan sebab apa? Sebab dalam satu secet ni ada 64 jenis buah sayur herba. Buah sayur herba yang memang orang kata apa memang berkhasiat, memang bagus kan memang berkualiti tinggi. Nampak tak? Dan kita tak perlu lagi orang kata makan buah kalau kita tak suka makan buah. Kan ada setengah orang dia tak ada gigi tau. Setengah orang dia tak ada gigi. Dia nak kunyah buah tak kena gaya, tak hancur. Dia tak hancur, nanti rosak usus juga. Kerana penghadaman akan problem juga. Sebab apa? Dia tak kunyah hancur. Jadi orang yang tak ada gigi, orang yang tak suka makan buah, orang yang makan tak menentu, suka makan berminyak, makan berlemak, inilah yang apa benda yang perlu ada ataupun kita ambil. Kerana bukan masalahnya Prolicious, masalahnya ini adalah benda yang kita perlu ambil untuk bantu cernakan ataupun hancurkan makanan-makanan berlemak, protein tinggi, berminyak yang kita amalkan tu, yang kita makan setiap hari. Yang kita makan setiap hari. Lepas tu bila kita makan ni kita cuma ambil satu hari satu secet je. Satu hari satu secet, setengah jam selepas kita makan berat. Kerana setengah jam selepas kita makan berat, jadi dia akan bantu untuk cerna, uraikan ataupun hancurkan makanan kita tu sebaik-baiknya. Okey, hancur selumat-lumatnya. Jadi dia punya proses penyerapan nutrien ke dalam badan kita lebih bagus, lebih sempurna. Okey, lepas tu darah lagi lancar, badan kita jadi alkali, taklah terlalu acidic, jadi pembuangan pun jadi elok, tak sembelit, tak buasir. Nampak tak sengsara kita nak duduk berjam-jam lama-lama dalam toilet. Sebab sembelit, buasir, membuang susah, itu adalah benda normal rakyat Malaysia because of kita suka benda berminyak. Kita makan benda berminyak. Kita makan benda berminyak,
minyak, kita makan benda yang terlalu pedas, kita makan benda yang terlalu apa tadi, itulah biasa kita makan minyak, kan tadi apa tadi saya cakap, kan jadi benda-benda macam tu lah, kan roti canai lah, nasi lemak lah, nampak tak, jadi kita selalu ambil benda-benda yang macam tu. Jadi untuk membantu memudahkan, sebab tu kata kita perlu ambil apa, ambil benda yang ada serat macam ni, kan. Hai, Assalamualaikum Tuan Efi, Masya Allah, sifu kita dah masuk, ketar kita. Terima kasih sebab watching, Alhamdulillah, kan. Jadi sebab tu bila Kak ambil enzim ni, ni kan enzim dia lebih khusus kepada kita punya pencernaan. Okey, mengkhususkan pencernaan ni. Jadi bila tercerna elok, kan toksin pun tak terkumpul dalam badan, darah kita tak beresid, kan bila darah kita tak beresid, hidup kita dia jadi lebih sihat, membuang okey, kulit muka kita okey, walaupun kita tak pakai makeup, muka kita akan glowing, glowing elok, tak jerawat, tak ada jeragat, kan darah kita pun bersih, elok, lancar, jalan satu badan, nampak tak? Ceria je, tak kusam, paling penting tak kusam. Kalau kita punya usus problem, kan usus kita problem, pencernaan kita problem, kan kita make up lah tebal mana pun, kan tebal mana, dia tak nampak muka kita ceria, muka kita bersih, tak nampak glowing, jenuh kita pakai skincare, nampak tak? Sebab tu kita kena perbetulkan punca asas dulu. Sebab tu saya sarankan kan kalau akak ke, anak beranak akak ke, adik-beradik ke, kawan-kawan ke ada masalah dengan tak suka makan buah, tak suka makan sayur, suka makan benda-benda berlemak, berminyak, kan protect lah awal usus, sebab dia akan menjadi punca. Itu punca-punca dah ada, maksudnya dia akan terjadi dan dia pasti terjadi. Kan pasti terjadi. Nak bagi tahu kalau anak-anak kita pun tak suka makan, kalau kita tak educate dia daripada awal ni, kan makan dan sebagainya, dia akan terjadi benda tu, kan. Dan kita kena kita pula nak makan segala bijirin, segala sayur, segala buah, kan memang benda tu costing, Kak. Benda tu sangat costing. Kadang-kadang kita tak mampu, tak larat nak beli. Sebab tu kenapa kan macam saya sendiri, kan dan saya sangat recommend untuk ambil saja satu secet ni setiap hari. Dalam satu kotak tu ada 20 secet. Memang agak costing. Tapi kalau kita koskan balik, kita kirakan balik kos buah, kos sayur, kos bijirin dan sebagainya yang kita beli runcit, sebenarnya lagi mahal berbanding dengan kita makan satu secet satu hari Prolicious ni, kan itu sebenarnya. Tapi orang kata apa, maksudnya kita tak susah payah, hanya bancuh dengan air sejuk, shakekan dia, just kita minum setengah jam selepas kita makan berat. Itu cara kita nak kongsi. So bila kita buat perkongsian macam tu, dia rasa lagi relax, kan, dia rasa seronok. Tambah pula kalau kita bagi dia satu secet, rasa, kan kalau ataupun kita jual kat dia satu secet, bagi dia rasa dulu, kan depends lah nak bagi free ke, nak jual satu secet ke. Kalau akak nak beli satu kotak, mungkin akak rasa berat, akak rasa takut tak termakan. Tak apalah, akak beli dulu satu secet, akak rasa sekarang, akak rasa depan saya ni macam mana. Kalau kita berjumpa depan lah, kan Tapi kalau berjumpa online ke apa ke, memang closing terus lah, maksudnya satu kotak. Tetapi prosesnya akan jadi lagi senang bila kita explainkan macam tu. Bersabarlah nak explainkan benda tu, so sebab benda-benda melibatkan suplemen, kan benda-benda melibatkan suplemen, benda-benda makan. Kalau tudung ke, baju ke, tak cerita panjang sangat, kan tapi kalau kata benda-benda yang makan, kan macam ni, yang terbuka, yang dah memang terbuka, senang, kita explain sikit saja, kan cuma kita bagi tahu, kan kepentingan itulah, kan 64 fakta-fakta tadi lah, 64 bijirin, sayur, kan dan dia punya buah-buahan yang ada kat sini membantu untuk apa. Kesan kalau kita tak makan, kalau kita ni seorang yang memang tak suka makan sayur, so kita cerita benda tu supaya dia nampak kesan buruk ke atas diri dia sekiranya nanti berlaku benda tu. Bayangkan akak pakai cantik-cantik macam ni, tiba-tiba kan buasir, kan tiba-tiba kan sembelit berjam-jam duduk kat toilet. Nampak tak? Kita pun tak selesa, kan bila
tak keluar habis kan, kita rasa berat tau, usus kita rasa berat kan, dan kita rasa tak selesa sebab kita tahu ada benda sakit baki yang masih lagi tertinggal dalam kita punya usus. Kan suami Kak Ani minum dengan garam buluh, sedap bancuh dengan garam buluh pun okey, lagi perfect kita punya proses pencernaan. Okey, jadi dekat sini nak bagi tahu kan bila you all dah nampak cara macam mana nak closing, bukan memaksa mereka, tapi bagi diorang pemahaman, insya-Allah dia akan jadikan kita sebagai apa tahu, sebagai konsultan. Okey, sebagai konsultan, dan nanti dia akan recommend pula, tambah pula produk tu bagus dengan dia berkesan apa semua. Kalau tak berkesan lagi, tapi sebab dia sedap dan kita treat dia bagus, dan insya-Allah nanti dia akan recommend. Itulah kita panggil referral. Okey, dia akan recommend dekat kawan-kawan dia. Sebab apa? Sebab dia trust dekat kita. Sebab explanation kita tadi membantu pemahaman dia. So dia amal dia amal kerana dia faham. Kerana ada setengah orang dia beli sebab kita paksa. Bila kita paksa, dia rasa tak sedap, dia tak amal. Contoh, tapi Prolicia sedap. Jadi biarlah dia mengamalkan satu perkara tu disebabkan oleh dia faham. Okey, katanya rasa kempis sikit perut. Nampak tak? Bila dia faham, dia akan amal. Bila dia amal, itulah kesan dia kempis sikit perut. Makan Prolicious dengan garam buluh. Okey, just bancuh je satu hari. Makan selepas setengah jam selepas kita makan berat. Okey, itu paling penting punya. Okey, so cukuplah setakat ni dulu perkongsian saya. Dah 45 minit, dah dekat 50 minit dah. So terima kasih banyak-banyak kepada yang watching dan juga kepada yang share. Jadi manfaatkanlah ilmu hari ni kan, kongsi kepada seramai mungkin kawan-kawan kita, especially yang sedang berniaga, yang sedang berduka kan, tak tahu, tak ada idea macam mana cara nak closing, tak ada idea macam mana cara nak buat nak mukadimah dan sebagainya. So ini salah satu cara macam mana kita nak buka cerita kan, macam mana kita nak startkan kita punya perkongsian. Boleh kita pakai untuk offline dan juga online. Okey, so terima kasih banyak-banyak. Okay, saya doakan kepada semua kan, dimurahkan lagi rezeki, dipermudahkan segala urusan, dan sentiasa sihat dan cantik. Okey, so terima kasih banyak-banyak. Bye. Assalamualaikum.